Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda mendengar tentang ajaran Garputala? Benarkah ianya menyeleweng dari ajaran agama Islam atau dalam erti kata lain sesat? Nah, jadi kita pegang Al-Quran dalam keadaan tertutup, ya, dekatkan ke wajah, karena di wajah ini ada panca indera, mata, telinga, ya, kemudian lisan, ya, kemudian ada juga dekat dengan hati, ya, dengan jantung, liver. Nah, maka kita dekatkan seperti ini, ya, ya Allah. Kemudian setelah itu, ya, kita buka perlahan, ya, kita buka perlahan. Ayat mana saja Allah pasti tahu, ya, yang mana yang dibuka, ya. Nah, setelah dibuka, lihat, ya, kanan ke kiri, atas, tengah, bawah, ya. Kemudian misalnya kita dapat, ya, subhanallah, saya dapatkan, ya, ayat 18, ayat 9, ayat 29 macam ini, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Masya Allah, ini tepat tuh, Prof. Baru-baru ini kecoh di media sosial mengaitkan Profesor Dr. Muhaya dengan ajaran Garputala ini. Ini membimbangkan masyarakat kerana Profesor Muhaya mempunyai ramai pengikut. Sekarang live-nya dengan seorang profesor, ya, dari Malaysia yang alhamdulillah beliau juga sudah menggunakan ilmu Garputala juga. Prof sudah, ya, Prof menggunakan ilmu Garputala. Apabila saya menghadiri seminar dengan Pak Nas, saya pun buat Garputala. Saya rasa apa yang Pak Nas cakap, getarannya sama dengan saya. Namun kabar gembira apabila Profesor Dr. Muhaya mengaku telah meninggalkan ajaran ini, dan video yang tular itu sebenarnya adalah video lama. Ini video tu boleh ingat masa kita dengan Pak Nas, masa bangku PKP, so hampir 15 bulan yang lalu. Video lama lah. Ada insan-insan yang sangat prihatin nak memurnikan akidah rakyat kita, semua ucap tahniah dan terima kasih. Satunya mereka, kalau bonda tahu alamat nak hantar makanan hari-hari, terima kasih yang buat baik, kan. Jadi itu yang dipanggil bonda ditalib. Bonda tahu kan, bonda suka belajar. Jadi bonda belajar daripada Pak Nas, pada Pak Ari, Pak Sobat, mana orang Indonesia, dia semua boleh suka belajar. Dan dalam itu dia beri satu kaedah dari Garputala, di mana dia kata kita bersolat taubat dan sebagainya dan doa daripada situ. So bila dalam seminar tu, bila dia kata Prof amal tak? Okey, amal, okey. Tetapi selepas mendapat teguran daripada beberapa ustaz, memang bonda tak amal. Masa itu saya masuk tak jadi amalan pun. Okey. Melihat kepada kaedah dalam amalan Garputala ini, jelas ianya menyamai seperti berjudi, seperti mana kita mengambil buah dadu dan membalingnya, nombor mana yang keluar itulah pilihan kita. Begitu juga dengan amalan Garputala ini, apabila kita mempunyai masalah, dianjurkan untuk ambil Al-Quran, buka halaman yang kita berkenan dan baca ayat yang pertama yang dibaca, itulah jawapan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Jelas ianya menyamai seperti berjudi nasib. Jadi dengan Al-Quran ni kita kawin tak jadi kawin, kawin tak jadi kawin, mangkah tak mangkah. Okey, apakah kita terima jabatan sebagai menteri besar atau tak payah? Maka untuk kepastiannya buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama itu cerita tentang apa? Innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan dan kejayaan. Nah, jadi kalau macam tu, okey, bertanding. Karena ayatnya cantik. Tapi pada waktu kita baca Al-Quran, buka Al-Quran dari itu bukan macam ni, terbuka masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka sakar. Sial kalau macam
Itu yang namanya istighfar. Ulama tak membolehkan. Jelas amalan garpu tala ini menyerupai amalan tilik nasib dan tiada dalil yang mengaitkan amalan garpu tala ini dengan ajaran agama Islam. Malah Mufti Wilayah Persekutuan dalam Irsyad Fatwa telah menjawab persoalan ini dan mengatakan hukumnya adalah makruh, dan sebagai seorang Muslim yang baik, kita hendaklah meninggalkan amalan makruh kerana amalan makruh adalah satu amalan yang sia-sia. Apatah lagi ada ulama yang mengharamkan amalan garpu tala ini. Sekian daripada saya Arif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.